warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Im tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah masuk hari yang ke-17. Nuzul Quran, tuan-tuan. Hari yang ke-17. Kita dah masuk hari yang ke-17. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sihat, saya pun sihat, isteri sihat, suami sihat, anak-anak sihat, dan diharapkan seluruh anggota keluarga kita. Kalau ada mak yang tinggal dengan kita, mak sihat, bapa yang tinggal dengan kita, bapa sihat, mentua yang tinggal dengan kita, semua sihat, bapa mentua pun sihat, seluruhnya. Kesihatan ini, tuan-tuan, penting dalam bulan Ramadan ini sebab kita nak menjalankan satu ibadah. Ibadah yang disebut bulan ini sebagai Sayyidus Syuhur, bulan penghulu segala bulan, ibu segala bulan, yang Allah kurniakan berbagai-bagainya yang perlu direbut oleh tuan-tuan dan perempuan, oleh saya sepanjang bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang hormati sekalian, kita sekarang ni dalam memperkatakan, dah habis dah sifat mahmudah, dah habis 15 sifat mahmudah. Kita habis pada 15 Ramadan. Sekarang ini 16, kemarin 17, hari ini kita dah mula hari yang kedua membicarakan sifat yang kedua, yang itu sifat mazmumah. Sifat keji, sifat mazmumah. Saya telah bacakan sepotong ayat Al-Quran tadi, tuan-tuan, dalam surah Yusuf, surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 120, yang bermakna jika kamu memperolehi kebaikan, nescaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira kerananya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemuratan kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, dan saya nak baca satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah hasad, jauhilah dengki, kerana hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Tuan-tuan, satu lagi kalau saya bacakan, ya, dari Abdullah bin Bashar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah termasuk golonganku si pendengki, orang yang mengadu domba, orang yang mengamalkan ilmu nujum, dan yang saya pun tidaklah dari golongan mereka. Kemudian baginda membaca ayat yang bermaksud, orang-orang yang menyakiti hati orang mukmin, lelaki maupun wanita, dengan apa-apa mereka tidak lakukan tuduhan palsu, maka sungguhnya mereka itu telah melakukan kedustaan yang dosa yang nyata. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya, pagi ini kita membicarakan persoalan dengki, khianat, dengki. Dan macam biasa juga saya sebutkan, dengki itu ada pada semua orang. Orang besar dengki, orang bawah dengki, orang kaya dengki, orang miskin dengki, orang perempuan dengki, orang lelaki dengki, orang muda dengki, orang tua dengki. Dan tak boleh dielakkan sebab kita lahir seperti kain putih, tak ada benda-benda ni. Tetapi persekitaran kita mencorakkannya. Mak bapak dengki, anak-anak dengki. Mak bapak pendendam, anak-anak pun pendendam. Mak bapak tak jujur, anak-anak pun tak jujur. Begitulah, tuan-tuan. So kedengkian ini ditanam. Macam mana ditanam? Yang pertama disaksikan. Tengok ayah, dengki. Rambutan kita tak berbuah, rambutan diorang berbuah. Dengki, tuan-tuan dan puan. Cari jalan macam mana nak menyalurkan air, macam mana nak mengeringkan rambutan dia, kerana bersebelah dengan kita, tanah dia lebih tinggi, tanah kita lebih rendah. Macam mana caranya supaya air tidak mengalir, supaya hujan tidak mengalir air, supaya dia kering begitu. Jadi kita memikirkan macam mana nak mematikan pokok rambutan itu. Dengki. Dengki lagi, orang sebelah kereta besar, kita kecil. Setiap malam kita cerita dengan isteri kita, Allah, orang tu kereta besar, siapa yang naik kereta dia tu? Lagak anak dia bawa, anak perempuan dia bawa baru-baru ni, langgarnya tembok. Rasakan dia. Kita meminta, kita mendoakan sesuatu yang buruk berlaku.
Seronok kita kalau berlaku. Seronok anak dia berlanggar, seronok anak dia masuk hospital, seronok kereta dia tak boleh dipakai lagi. Beyond economic repair, BER, beyond economic repair. Kita seronok. Inilah dengki. Saya ambil contoh lagi dengki. Dengki daripada adik-beradik. Ada adik-beradik yang berjaya, ada yang kurang berjaya. Dengki. Kalau tidak adik itu berdengki, isteri adik itu dengki. Cerita habis-habis. Dan detail cerita. Orang tu ada ini, orang tu ada itu. Isterinya baru beli gelang, isterinya baru beli rantai. Isterinya baru beli pendant, isterinya baru beli bermacam-macam. Rumahnya baru salin kerusi, rumahnya baru salin sofa. Cerita tuan-tuan. Bukan bercerita kerana menggambarkan cerita, tidak. Cerita menggambarkan hatinya yang tidak terlukis tetapi dengki. Tak boleh tengok orang senang. Dengki, tak boleh tengok orang senang. Dengki, tak boleh tengok orang lebih. Dengki, tak boleh tengok orang berterusan hidup aman sentosa, aman damai. Dengki, tak boleh tengok orang tu memakai pakaian lebih cantik daripada kita. Dengki, tengok orang tu naik pangkat, kita tak naik pangkat. Padahal kita dulu masa bekerja sama-sama. Satu hari report beauty, satu hari kita melaporkan diri. Tapi dia dah naik 3 mata tangga, kita tak turun, kita tak naik-naik lagi. Dengki. Saudara-saudara, inilah yang berlaku. Dan hari-hari kita tengok. Dengki, dia pandai memasak. Suami dia selalu puji isteri dia pandai masak. Oh, resepi, tengok resepi. Hari Isnin lain, hari Selasa lain. Buka hari Ahad lain, buka hari Isnin lain. Ada aja di pikiran isteri dia. Apa nak dijamu keluarga, khususnya suami yang tersayang. Dengki, dengki, dengki. Sampai pergi rumah mak, berbuka puasa, semua adik-beradik. Pasal kita dengki, tuan-tuan, ipar kita yang masak tu, ataupun, yelah, ipar kita yang masak, kita tak jamah pun. Kita tak jamah. Kita tak jamah pun sebab kedengkian. Dia masak, dia saji, cantik sajiannya. Hiasannya pun cantik. Cantik dia punya ikan. Ikan sweet sour. Cantik. Hiasannya cantik. Tengok macam mana dia buat. Macam di hotel. Macam di hotel. Tapi kita tak sentuh. Isteri kita tak sentuh akibat kedengkian. Dia tak suka tengok orang mengambilkan ikan itu. Tak suka tengok orang mengunyah-ngunyah. Tak suka lagi kalau mendengar. Sedaplah, sedaplah. Sos macam mana? Macam mana ngah buat macam mana sosnya? Sedap lah. Abang makan kat kedai-kedai mana-mana pun, kedai-kedai Thailand ni, kedai-kedai Siam ni, tak macam ni. Nah, Kak Ngah buat dia sedap betul ni. Isteri dia dengar. Membuat-buat ni, membuat-buat. Kalau dia duduk sebelah tu, diketil suaminya, dicubit suaminya kalau dia duduk sebelah lah. Inilah yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan ni. Kenapa kita dengki? Kenapa kita dengki? Dengki ni, tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali, kita tidak dapat macam dia dapat. Satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, dia dapat, kita tak dapat, walaupun kita bersama-sama dulu. Sekolah sama, masuk universiti sama, keluar universiti sama, kerja sama. Tapi dah dia naik 3 mata tangga, kita tak naik-naik lagi. Dengki. Apalagi sebab dengki, tuan-tuan. Dengki sebab dengki, kita memikirkan pasal dia lebih daripada kita merasakan selesa hidup dia. Anak dia selalu cerita pergi overseas, anak dia selalu cerita cuti-cuti, pergi ke Hong Kong, pergi ke Jepun. Lah jauh lagi daripada itu, pergi cuti ke New Zealand dan sebagainya. Anak kita ngangah aja. Dengki. Kenapa lagi kita dengki, tuan-tuan? Kerana orang yang macam ini, tuan-tuan, dia dihargai oleh orang lain. Dan kita tidak dihargai. Macam mana nak kita menghargai pendengki-pendengki? Dan diterkenal dalam keluarga dia, orang ni pendengki. Orang ni dengki, tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang lebih. Tetapi dia tidak juga berusaha untuk mengatasi kelemahan dia. Ini masalah besar. Kita kalau kata-katalah kita ada perasaan berlumba-lumba, bukan dengki, berlumba-lumba. Apa yang Rasulullah SAW menyebut, kamu boleh berlumba-lumba atas beberapa perkara. Yang pertama, berlumba-lumba untuk memberi sedekah. Berlumba-lumba. Apa nak dengki pula? Dia berlumba. Dia ada duit, dia boleh bagi. Kita pun ada duit, bukan perlu banyak. Yang perlu bagi 100, 100. Yang perlu bagi RM10, RM10. Yang perlu bagi RM1, RM1. Yang perlu bagi 10 sen, 10 sen. Tapi saudara, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu nilai RM100 dengan 10 sen. Entah 10 sen itu menjadi jambatan ke syurga, RM100 itu menjadi jambatan ke neraka. Kita pun tak tahu.
Ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik tadi, kenapa kita dengki tuan-tuan ya? Kenapa kita dengki? Saya bagikan lagi tuan-tuan. Kenapa kita dirasuk? Teruk lagi, suami pendengki, isteri pun berdengki. Gabung suami isteri. Jadi jawabnya rumah dengki, rumah tangga dengki, keluarga dengki. Orang tak nak tuan-tuan, orang tak nak, orang meluat, orang menyampah. Timah tu, alah timah tu mulut. Tak boleh tengok orang senang tu. Mana dia pernah baik? Kau tahu lah, dia dah pindah 5 tempat dah. Mana dia pernah baik? Duduk rumah A, dia semua kata, semua yang satu floor dengan dia, semua tak setuju dengan dia. Cerita dengki, hasad. Tak boleh tengok orang lebih. Tak boleh tengok anak orang berjaya. Dengar keputusan UPSR, anak dia 6A, anak kita 6C. Dengki, meluap-luap dengki. Tak mau tengok, tak mau tengok. Kawan tu lalu kat koridor, tak mau tengok. Tutup curtain macam tu. Dengar pula sekolah memberikan satu pengiktirafan kepada anak yang dapat 6A, 5A, 6A. Pengiktirafan diberikan. Ada sagu hati diberikan. Memanglah. Dia dengan guru besar tu, dia ngam dengan guru besar tu. Dia ampunya guru besar tu. Cerita dia. Dia ampunya guru besar tu. Kau tahu, dia. Kalau ada hari PIBG punya, hari sport kan, kau tengok dia duduk dekat dengan guru besar tu. Padahal kan kat situ tempatnya tu. Dia duduk juga. Dia duduk, dia berdiri. Ambil gambar, suami ni suruh ambil gambar. Dia dengan guru besar. Dengan penolong-penolong kanan. Dia mereka cipta tuan-tuan. Dengki, fitnah. Dengki, nak jatuhkan dia. Dengki, yang teruk sekali tuan-tuan dan puan dalam masyarakat Melayu ni, ada nama kedengkian. Nak memanjangkan dia punya tabiat dengki, nak mendalamkan lagi kedengkian dia, nak menseriuskan lagi kedengkian dia, supaya kedengkian dia berjaya, orang tu atau orang tu bankrupt, orang tu jatuh papa, dia seronok dia. Sampai guna bomoh lah tuan-tuan, bomoh Siam datang lah. Bomoh India datang, bomoh Siam datang. Nak membomohkan. Kita tengok berniaga ya. Ini saya tengok dengan mata kepala sendiri ya. Berniaga. Di negeri di selatan, salah sebuah negeri di selatan ni, bagus kedai, cantik tuan-tuan kedai. Jual yang sama, soto yang sama, lontong yang sama, nasi lemak yang sama. Sebelah tu sampai orang berdiri nak cari tempat duduk. Banyak tempat duduknya. Saya kira hari tu tempat duduk, boleh duduk dalam 36 orang boleh duduk. Ramai tuan-tuan. Yang berdiri lagi. Yang sebelah ni kosong. Dengarlah cerita. Dengar cerita. Bukan tuan-tuan kedai tu cerita, bukan sebelah ni cerita, orang yang duduk di kawasan tu bercerita. Dia dah pergi tak berapa bomoh Siam, tak macam-macam dia jumpa kat kedai tu. Rambut dia jumpa, jarum dia jumpa. Apa lagi nak? Limau, macam-macam limau. Limau kasturi dia jumpa, limau perut dia jumpa. Macam-macam dia jumpa. Apa lagi dia jumpa? Rantai-rantai dia jumpa. Macam kemian dia jumpa. Apa tujuannya tuan-tuan? Nak menjatuhkan perniagaan itu, nakkan memuaskan hati dia, perniagaan dia kurang laku, perniagaan kurang sebelah, jual benda yang sama. Apa dia? Nasi lemak yang sama, mihun yang sama, lontong yang sama, soto yang sama. Oleh kerana di tempat kawasan selatan tu, pecal yang sama. Tapi tak laku. Sama aja, hiasannya pun saya tengok sama, kedainya sama, paparannya sama tuan-tuan dan puan. Signboard pun sama. Sama tu maknanya perkataannya lain, tetapi dia punya ukiran-ukiran, dia punya grafik tu lebih kurang sama aja. Tapi kenapa ini maju, kenapa tak maju? Bahkan saya tengok dekat sini tuan-tuan pelayan ni semua perempuan yang tak maju ni. Cantik-cantik, budak-budak muda cantik pelayan ni. Tapi tak maju. Kat sini pelayan dia, ialah orang tua-tua, pakcik-pakcik tu. Kan cakap Melayu pun tak berapa betul. Selang-selang orang Indonesia lah, selang-selang begitu. Tapi inilah tuan-tuan, kedengkian, dengki. Ya. Tengok satu lagi kita berniaga tuan-tuan dan puan. Kita tengok kawan tu apa yang maju, apa yang laris, kita pun letak barang yang sama. Apa yang maju, apa yang laris di kedai kita. Kedai kita 2 kedai, jauh daripada kedai dia. 2 kedai. Dah barang yang sama. Pasal apa kita jual barang yang sama? Kita hendak supaya orang datang kepada kita, beli kita, matikan perniagaan dia. Tak berjaya tuan-tuan, tak berjaya. Tak berjaya.
Jadi macam mana tuan-tuan ni? Macam mana kita nak hidup? Hati kita ni bengkak aja hati kita ni. La ilaha illallah. Bayang tuan-tuan, apa yang disebut oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi tu. Hadis kata tuan-tuan ya, kamu tidak akan menjadi seorang ulama hingga ada pada 3 hati dalam diri kamu. Kamu tidak dengki terhadap orang yang keilmuannya di atasmu. 1. Dan kamu tidak meremehkan orang yang berilmu. Dan yang ada di bawah kamu, dia kata. Dan serta kamu tidak mengambil mencari dunia dengan ilmu kamu. Tapi saya dah tengok yang pertama tu. Kamu tidak dengki terhadap orang yang berkeilmuannya di atasmu. Orang yang tinggi ni kita tak dengki. Tuan-tuan dan puan, ceritanya ialah kamu tidak akan menjadi seorang ulama hingga ada 3 hal dalam diri kamu. Yang pertama, kamu tidak dengki terhadap orang yang ilmunya lebih daripada kamu. Tak dengki. Kita komplimen tuan-tuan. Apa nak dengki pula? Dia belajar. Dia pergi Mesir. Habis Mesir dia pergi Yaman. Habis Yaman dia pergi India sekejap. Habis tu dia dalami lagi tuan-tuan. Dia pergi Mekah. Dia pergi Madinah. Universiti Madinah. Sampai dapat PhD di Universiti Madinah. Bukan senang dapat PhD di Universiti Arab ni. Terutama di Madinah. Dan dia percaya. Kita ni tak sampai peringkat itu. Sepatutnya kita komplimen dia. Patutnya kita belajar dengan dia. Walaupun kita tidak ada PhD, tidak ada masters. Tapi kita belajar. Belajar taktik dia, belajar cara penyampaian dia, hadis-hadis yang dihafalnya, ayat Quran yang dihafalnya. Kalau kita berjumpa audiens yang macam ni, macam mana kita nak approach? Audiens yang macam ni, macam mana nak approach? Orang kampung, macam mana kita nak approach? Orang sepada bandar, macam mana kita nak approach? Orang bandar, macam mana kita nak approach? Golongan muda, macam mana nak approach? Kalau wanita saja, macam mana nak approach? Orang ni belajar tinggi, tuan-tuan. Jadi dia sudah belajar semua tu. Kita tak belajar. Kita main bom aja. Ceramah saya itulah ceramah kita. Dengan perempuan pun itu, dengan laki-laki pun itu, dengan orang tua pun itu, dengan budak pun itu. Ayat Quran yang sama, hadis yang sama, penerangan yang sama. Jadi kalau kita bagi penerangan yang sama, contoh-contoh yang sama, bercakap dengan anak-anak dara di depan ni, dengan anak teruna, orang muda-muda ni, kita bagi contoh orang 70-an, orang 60-an. Mana nak masuk tuan-tuan? Not jibing, kata orang putih. Tak jibe. Tak masuk. Atau tuan-tuan dan puan ni, kita bagi contoh-contoh yang tak berkaitan. Bersyarah depan orang perempuan, tapi contohnya tak ada kaitan dengan perempuan. Tak jadi. Tapi orang yang belajar tadi, dia dah faham. How to communicate, dia dah faham. Ya? Communication, dia pakai communication theory, dia faham. Dia dah belajar dah. Western communication theory macam mana, Islamic communication theory macam mana. Dia dah belajar dah tentang dakwah, fiqh dakwah. Dia belajar dah fiqh dakwah. Alhamdulillah. Kita tak ada. Tapi kita dengki. Kita dengki. Kita sebar kat masjid-masjid. Dia tu tinggi, bayaran dia tu tinggi. Padahal orang tu tak charge apa pun. Oh tinggi. Kau tahu PhD, kau tahulah PhD. Tengok kereta dia tuan-tuan. Menjalar kereta dia. Penceramah, pendakwah, kereta menjalar. Dapat daripada mana tu? Itulah tuan-tuan. Ya. Satu masjid, kalau tak ada 1,500, tak ada 2,000, dia tak datang lah. Sombong pula tu. Tak boleh cakap dengan dia, cakap dengan PA. PA ni pula satu hal. Dia kata 500, PA tahu 2,000 tuan-tuan dan puan. Inilah PA. Dan masjid-masjid dah terkena. Surau-surau dah terkena tuan-tuan. Masjid surau dah terkena dah. PA punya perangai ni. Hidup PA lebih mewah daripada pengkuliah, penceramah, pendakwah tu. Sebab itu, berhati-hatilah tuan-tuan. Ya. Sangat berhati-hatilah. Fitnah, kita fitnah orang. Siapa tuan-tuan penceramah yang tak ada fitnah? Apalagi sekarang menggunakan media sosial. Fitnah media sosial. Oh, dia punya fitnah lah. Orang-orang yang pensyarah, pengkuliah, pendakwa ni, yang public figure ni tuan-tuan. The more they become public figure, the more fitnah they receive. Fitnah. Nak menjatuhkan. Dalam kepala dia dah kira dah.
1 minggu dia dah pergi dekat 10 ceramah. Kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, 10. Kalau satu tempat bagi 1,000 1 minggu, 10 dah 10,000. Dia bakal collection. Dia buat. Ini dengkinya dia. Sebut orang nak recommend nama kawan dia tu. Dia kata, janganlah no. Jangan. Bankrupt masjid. Kalau kau pakai dia, bankrupt masjid. Tu dia. Tapi kita tak belajar, kita tak kaji benda tu. Benda tu fitnah. Saya tahu teman-teman saya, teman-teman sama-sama kita difitnah, macam-macam fitnah. Makin tinggi kita, makin public figure kita, makin popular kita, makin berlambak fitnah terhadap kita. Dan tuan-tuan, ini nanti pun saya akan cerita nanti salah satu sifat mazmumah ialah fitnah. Fitnah. Okey. Tuan-tuan dan puan, dalam konteks suami isteri pula misalnya, dengki. Kita dengki tengok orang hidup aman damai, dengki, pakat dengan suami kita. Nak jatuhkan dia. Ini dalam family yang sama. Tengok Kak Long tu, Kak Long dah kahwin, tuan-tuan dah 22 tahun kahwin. Bagus, anak yang tua 18 tahun, nampak bagus dia orang. Tapi kita bengkak hati kita tengok. Tengok Kak Long pun menyampah, tengok Abang Long pun menyampah. Macam mana kita dengki? Pasal mereka berjaya. Kita ni kebanyakan orang Melayu, minta maaf, tak suka tengok orang berjaya. Tapi di kalangan bangsa asing, sokong menyokong, bantu membantu. Berjayalah kamu, berjayalah kamu. Sekurang-kurangnya, kamu berjaya tak tolong aku. Besok, time anak engkau yang kaya tu, tolong anak aku. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kalau kau tak tolong aku pun, kau tolong orang yang kurang bernasib baik di kampung ini, di tempat kita ini, engkau boleh tolong. Aku tak boleh tolong. Aku tak ada kemampuan. Engkau boleh tolong. Patutnya kita alu-alukan, kita sokong, tuan-tuan, dan kita galakkan dan kita bantu untuk menambah lagi kekayaan dia. Nanti dia punya zakat akan mengalir ke surau. Zakat akan mengalir ke masjid. Zakat akan mengalir ke institusi agama. Zakat akan mengalir kepada kebajikan orang kampung kita, orang di daerah kita, orang di tempat kita. Dan kita tak mampu nak buat. Tapi dengki, tuan-tuan, dengki. Itu memang dengki. Dan ini kalau adik-beradik dengki, dalam keluarga yang sama dengki. Macam mana tuan? Macam mana kita balik kerja tengok lalu rumah abang kita. Kita dengki tengok abang tengah gosok kereta baru 3 hari kereta tuan-tuan. Baru 3 hari. BMW 5 series. Sekarang ni ada 6 series dah. BMW 6 series. Bengkak kita. Kita pakai Viva je tuan-tuan, Viva kita pun dah 16 tahun dah. Dengki. Sebab itu, saudara yang mati sekalian, saya nak tutup ni tuan-tuan dan puan. Kita haraplah insya-Allah penyakit ni tak datang kepada kita, dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala melindungi sifat-sifat kita ni supaya kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang dengki, tuan-tuan dan puan. Jauhilah hasad dengki, kerana hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jauhilah hasad dengki, sebab hasad dengki itu macam kayu yang membakar. Macam kayu memakan kebaikan. Dimakan kayu, dibakar, habis kebaikan dibakarnya, habis kebaikan dibakarnya. Jadi inilah tuan-tuan yang saya muliakan sekalian. Pertama, kita dah tahu apa itu dengki. Kedua, dengki salah satu sifat mazmumah. Ketiga, kita dah tahu sebab-sebab orang dengki. Keempat, macam mana tuan-tuan dan puan, macam mana sifat itu bertapak di rumah kita, bertapak dalam jiran tetangga kita, bertapak dalam masyarakat kita, terutamanya masyarakat Melayu. Peniaga pun dengki, penjual pasar malam pun dengki, isteri kita dengki, suami kita dengki, di tempat kerja dengki, emang anak-anak adik-beradik pun berlaku kedengkian-kedengkian itu. Kalau mak kita misal selalu sebut abang yang nombor 3 tu, kita pun isteri kita lah jolok kita, tuan-tuan. Pasal apa? Sebut abang tu aja. Pasal apa kita tak pernah disebutnya? Pasal apa orang lain tak pernah disebutnya? Mak dan ayah sebut lebih sikit itu pun. Bukan ada satu-satu pun. Saja menyebutnya. Kadang-kadang terkeluar daripada mulut orang tua-tua. Dia anak ramai tersebut begitu. Jadi benda ini yang menimbulkan masalah kita, masalah dalam kita.
Dan kita patut menyelesaikan apa juga masalah yang kita hadapi. Orang lain tak boleh banyak menyelesaikan. Dengki ni dalam ni. Kita yang menyelesaikan. Bila nak kita selesaikan? Ramadan ni Ramadan. Hari yang keberapa Ramadan hari ni? Hari yang ke-17. Tuan-tuan, hari yang ke-17 kita dah sambut ni nuzulul Quran. Dalam Quran banyak cerita tentang kedengkian. Cerita Allah Nabi Yusuf macam mana dia dengkikan oleh adik-beradik dia. Banyak cerita-cerita dalam Al-Quran. Dalam hadis lagi lah, sahabat bertanya sifat-sifat dengki, sahabat-sahabat bertanya sifat-sifat mazmumah. Nabi sebut dengki adalah salah satu sifatnya. Saudara-saudara, jadi eloklah kita faham, eloklah kita kena tahu, sebab dengki ni tak masuk syurga, tuan-tuan. Dengki tak masuk syurga. Dengki nak menjatuhkan orang, tak masuk syurga. Dengki nak menentukan orang tidak melebihi kita, tak masuk syurga. Dengki, tuan-tuan nampak, nak menyebabkan orang-orang itu terkapar-kapar, tuan-tuan. Kita suka tengok dia jatuh, suka perniagaan dia jatuh, suka ilmu dia jatuh, suka reputasi dia jatuh. Kita bertepuk tangan. Itu tak masuk syurga, tuan-tuan dia. Jadi, mudah-mudahan ada baiknya pada saya. Tuan-tuan, macam biasalah, insyaAllah. Saya nak sebutkan ini. Ini buku yang twins ni, tuan-tuan. Ini twins ni. Buku yang twins ni. Ini khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya cadang dapatkan buku ini. Saya tulis buku ini. Dia buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buku. Inilah buku yang ke-41. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khusus untuk anak-anak. Saya hendak, tuan-tuan, nak jadikan anak tuan-tuan anak yang salih, anak yang salihah. Anak yang jaga sembahyang. Anak yang khidmati mak bapak. Anak yang gembira mengkhidmati mak bapak. Suka tolong mak bapak. Suka mendekati mak bapak. Suka telefon mak bapak. Suka mengucapkan selamat kepada mak bapak. Suka bagi salam kepada mak bapak. Dan suka, tuan-tuan, pada bila-bila masa saja bersedia siang, malam, pagi, petang, tak kisah pukul berapa pun sanggup datang pada bila masa untuk menghormati mak bapak. Ini buku dia. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga bila, tuan-tuan? Hingga akhir hayat. Buku ini buku yang ke-42. Ini buku yang ke-42. Tajuk dia Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dapatkan buku ni, tuan. Baca dalam bulan Ramadan ni. Sebab kita nak mati dalam husnul khatimah. Sebab kita nak mati baik. Sebab kita nak mati perkataan terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nak mati dengan ilmu. Kita nak mati dengan ibadah. Kita nak mati dengan kebaikan. Kita nak mati kebaikan kita dengan Allah dan Rasulnya. Kita nak mati cinta kita pada mak dan ayah. Kita nak mati cinta kepada isteri dan suami. Kita nak mati cinta kita pada anak-anak. Kita nak mati kita cinta jiran tetangga dan sahabat andai. Kita nak mati dengan ilmu, nak bawa ilmu agama. Kita nak mati bawa salat kita. Kita nak mati bawa puasa kita. Kita nak mati bawa sedekah jariah kita. Ini, tuan. Bacalah, tuan-tuan, bacalah. Satu hari jangan banyaklah. 5 lai. Buku ni ada 251. 251, tuan-tuan. 200. Buku ni ada 251, tak salah saya. Muka surat ada 9 bab. 251. 9 bab. 9 bab, bab yang ke-1 sampailah bab yang ke-9. Dan buku ni, tuan-tuan, insya-Allah terus hubungi. Bab 9, bab 1 pendahuluan, bab 2 inti persoalan, bab 3 siapa di insan hujung usia, bab 4 ilmu dan amalan agama insan hujung usia, bab yang kelima kematian serta isu mengenainya, bab ke-6 persediaan menghadapi maut. Persediaan menghadapi maut, bab yang ke-6. Bab yang ke-7 pendidikan hujung usia. Bab ke-8 islah diri, baikkan diri, usaha diri, reform diri. Bab ke-9 penutup. Dan saya nak menyebutkan ini, tuan-tuan. Saya harap sangat ni, tuan-tuan. Harap sangat jangan biarkan hari ini berlalu tanpa tuan-tuan mengulurkan sedekah. Apa dia? Hulurkan yang pertama, kita nak dirikan, tuan-tuan, Anjung Husnul Khatimah. Ini Anjung Husnul Khatimah yang akan memberikan anak tuan-tuan. Untuk yang muda pun datang. Untuk yang tua pun datang. Apa ilmu yang nak dibagi? Ilmu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi apa nak buat, petang apa nak buat,
malam apa nak buat, pagi besok apa nak buat, pukul 4 pagi apa nak buat, bila berjaga malam-malam pagi-pagi apa nak buat, tahajudnya macam mana, sembahyang taubatnya macam mana, sembahyang hajatnya macam mana, sembahyang witirnya macam mana, taubat kepada Allah macam mana, nangis waktu pagi macam mana, menangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana, roh sembahyang macam mana, roh puasa macam mana, roh kebaikan anggota keluarga macam mana. Inilah tuan-tuan. Seronok nak sembahyang, seronok nak ke masjid, seronok nak duduk majlis ilmu, seronok nak jumpa imam, seronok nak jumpa Bilal, seronok jumpa orang-orang agama, seronok nak jumpa ustaz, seronok nak jumpa ustazah. Inilah tuan-tuan, inilah tempat dia. Nak membina kekuatan itu tuan-tuan. Seronok nak mati dalam husnul khatimah, seronok nak jumpa malaikat maut pasal nak mati dalam husnul khatimah, seronok nak jumpa Allah, seronok nak jumpa Rasul, seronok nanti tuan-tuan kerana kita diselesakan berada di alam barzah. Seronok kita nanti dikeluarkan bila kiamat nanti menuju kepada padang mahsyar. Kita diletakkan di bawah lindungan arasy di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan, mudah kita berada di atas mizan, mudah meniti titian sirat, dan kita dipimpin untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita jadi ahli syurga tuan-tuan. Inilah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita nak bina manusia-manusia ahli syurga. Mak ayah yang berumur 40, 50, 60, 70, 80, 90 datang di sini. Bermojul-mojul, dia ada mojul-mojulnya tuan-tuan. Dan anak yang berumur 15, 20, 30, 40, 50 yang nak menghormati ayah bonda, untuk anak-anak pula ada mojul-mojul khas untuk mereka. Tuan-tuan untuk membangunkan ni, bangunan saja 12 juta ringgit. Tanahnya saya dah beli tanah tu. 1 juta ringgit, 4.5 ekar, dah habis bayar di ansur. Beberapa tahun kita ansur. Tapi tanah tu walaupun saya beli, bukan milik saya namakan pemiliknya Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah kepada wakaf. Saya wakafkan tanah ini untuk dibina Anjung Husnul Khatimah ni. Tuan-tuan, semuanya dalam keadaan wakaf, zakat, sedekah, tuan-tuan, infak, fidyah, amal jariah, fi sabilillah. Tak ada satu pun untuk keuntungan. 1 sen pun bukan untuk keuntungan. Inilah yang sedang saya perjuangkan tuan-tuan. Mari sama-sama. Ini bukan projek Dr. Hasan, ini projek umat. Ini bukan untuk Dr. Hasan, ini untuk umat. Ini bukan dinikmati oleh anak isteri Dr. Hasan, ini untuk umat. Properti ini, bangunan dan tanahnya nanti bukan milik Dr. Hasan. Nama pemiliknya Majlis Agama Islam Selangor sebagai wakaf yang kami wakafkan. Sampai hari kiamat, pemiliknya Majlis Agama Islam Selangor. Bila Majlis Agama Islam Selangor, milik umat. Milik umat, milik tuan-tuan, milik saya, milik anak kita, generasi-generasi yang berikutnya. Dermalah tuan-tuan, infakkanlah. Nak wakaf, boleh wakaf. Nak zakat, boleh zakat. Nak fidyah, boleh fidyah. Nak sedekah, boleh sedekah. Nak infak, boleh infak. Nak fi sabilillah, boleh fi sabilillah. Tuan-tuan, tolonglah. Peringkat diri dulu, peringkat diri pribadi, seorang-seorang, derma. Peringkat keluarga, jadikan keluarga kita keluarga menderma. Keluarga A derma sebanyak ini, keluarga B atas nama keluarga tuan-tuan. Macam saya, keluarga Hasan Ali. Macam tuan-tuan, keluarga Yusuf, keluarga Osman, keluarga Muttalib, keluarga Harun. Dermalah. Kepada syarikat tuan-tuan, dermalah. Peruntukan-peruntukan CSR bagi kat sini tuan-tuan. Kita nak bina secepat mungkin. Belum bina lagi, tapi tanah sudah tersedia tuan-tuan. InsyaAllah longkang dah dibuat, bukit sudah ditarah, rumput sudah pokok-pokok sudah ditanam, rumput sudah ditanam. Hanya nak menunggu struktur ini akan dibina. Tuan-tuan tengok di struktur ini tuan-tuan nampak, ada masjidnya boleh makan 1,000 orang. Dalam komplek ni ada masjid boleh memakan 1,000 orang. Besok tuan-tuan pergi sana 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Datang sampai 5 kali. Bila free. Bila tuan-tuan free datang. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Pagi-pagi tuan-tuan, pastinya di masjid yang boleh memuatkan 1,000 orang ni, pukul 4 kita dah bangun dah. Semayang taubat, semayang hajat tuan-tuan, semayang witir kita. Sekali-sekali semayang tasbih kita buat. Nangis pagi-pagi. Seronok kita, gembira kita. Hati kita besar, jiwa kita besar untuk menyambut Allah Subhanahu Wa Taala, menyambut kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita akan bersama dengan kuasa-kuasa ini bila kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan lupa tuan-tuan, sekarang juga. Jangan tangguh-tangguh tuan-tuan, sekarang juga. Tuan-tuan pakai online kan, boleh phone online. Kita ada tuan-tuan, insya-Allah nombor-nombor akaun pun semua ada. Tuan-tuan tengok dalam skrin tu ada. Siapa yang nak dihubungi, nombor akaun.
boleh hubungi 013-628-3985. 013-628-3985. 013-628-3985 Puan Suraya. Nak derma Puan Suraya. Nak beli buku Puan Suraya. Nak tanya apa pun program-program kita, tuan-tuan tanyakan Puan Suraya. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah ya. Hari ini tuan-tuan dan puan ya, nanti tengah hari ini, belah petang nanti tuan-tuan dan puan, insya-Allah belah petang kita ada program tuan-tuan ya. Belah petang nanti kita ada program, insya-Allah mudah-mudahan ya, kita harap tuan-tuan dan puan ya, tuan-tuan bersama kita nanti pukul 5 petang, dan malam ini kita ada program tuan-tuan, insya-Allah. Malam ni kita ada program pukul 10 malam. Pukul 5 petang dan pukul 10 malam tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Saya mengharapkan tuan-tuan akan bersama dengan kita setiap hari. Setiap hari tuan-tuan tengok saja. Tuan-tuan pergi pada Facebook kita, tengok dia punya poster-poster. Semuanya poster dah ada. Malam ini punya poster ada. Harapkan besok punya pun program pun dah ada poster tuan-tuan. Besok pada 12 hari bulan tuan-tuan. 12 hari bulan, insya-Allah kalau tidak ada apa-apa melentangnya, pukul 5 petang tuan-tuan kita bariskan 5 orang tuan-tuan. 5 orang pakar-pakar. 5 orang pakar-pakar multimedia, social media. Kita nak cerita media sosial, tuan-tuan, gelanggang fitnah. Media sosial, gelanggang fitnah. 5 orang tuan-tuan ni yang akan kita bincang dalam masa 1 jam 45 minit besok. Kita mula, ini 12 hari bulan tuan-tuan, 12 hari bulan. Bukan besok, 12 hari bulan. InsyaAllah. Jadi kita mula dalam pukul 5, yang 12 hari bulan tu, kita akan mengakhirkan sekitar 6.45 sebelum kita berbuka puasa, insyaAllah. Marilah sama-sama tuan-tuan ya. Tuan-tuan dengan saya, dengan teman-teman semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah. #salam husnul khatimah.